Hai semua, selamat datang ke saluran Unique Spot. Kali ini saya akan ceritakan mengenai filem Kandum-Kandum Kolaya Dital yang bermaksud jika kedua mata saling merompak. Filem ini mengisahkan pengembaraan cinta dan kejahatan dalam watak-watak dalam movie ini. Siddharth, hero kita, berminat terhadap Mira yang bekerja sebagai pakar kecantikan. Kalis, kawan rapat Siddharth yang berminat kepada rakan Mira yang bernama Shreya. Shreya adalah seorang chef di sebuah restoran. Siddharth dan Kalis tinggal di bandar Chennai yang bekerja sebagai juru teknik bebas yang bekerja dari rumah. Mira dibesarkan di rumah anak yatim. Shreya pula lari daripada keluarga kerana gangguan dari orang yang memberi hutang kepada keluarganya. Pada satu hari, Siddharth memberanikan diri dan memberitahu kepada Mira bahawa dia berminat terhadap Mira. Mira meminta masa untuk berfikir. Selepas beberapa hari, Mira setuju dengan permintaan Siddharth. Kemudian, keempat-empat mereka seperti kekasih yang lain meluangkan masa yang lebih banyak. Siddharth dan Kalis menghabiskan duit yang banyak semasa bersama kedua-dua gadis ini. Selepas itu, baru mereka menyedari bahawa duit simpanan mereka semakin berkurangan. Lalu mereka mulakan aktiviti sebenar mereka, iaitu penipuan. Juru teknik adalah untuk mengabur mata orang ramai. Mereka membeli barang elektrik seperti laptop, handphone dan sebagainya dan membuka barang-barang original dan gantikan dengan barangan tiruan. Kemudian mereka kembalikan barang tersebut dengan memberi alasan bermacam-macam. Barang original yang dibuka itu dijual dan dapatkan wang yang banyak. Yang ini adalah Pertap, iaitu polis yang memainkan watak penting dalam filem ini. Dia menyedari bahawa diikuri oleh sekumpulan jahat, lalu dia memberhenti dan menahan mereka. Pada suatu hari, semasa anak Pertap tengah menggunakan laptop, ayahnya kembali, lalu anak lari ke arah Pertap. Semasa itu, laptop tersebut terbakar. Pertap memanggil orang untuk memeriksa laptop tersebut. Orang yang memeriksa itu memberitahu bahawa alat-alat di dalam laptop itu agak sudah lama sebab itu terbakar. Pertap berasa hairan sebab laptop tersebut baru 10 hari dibeli. Lalu dia ke kedai yang menjual laptop tersebut. Selepas menyiasat, dia mengetahui bahawa laptop tersebut dibeli oleh seseorang, kemudian dipulangkan dalam beberapa hari. Selepas dia mengetahui ada banyak lagi kes seperti ini, dia mula mencari orang yang pertama membuat pesanan melalui alamat yang diberi. Kemudian dia menyedari bahawa penipuan itu menggunakan alamat rumah terbiar dan guna wifi awam untuk memesan produk tersebut. Pertap cuba untuk menjejaki penipu itu, tetapi Siddharth mengetahui bahawa jika mereka sering melakukan benda yang sama, mungkin akan ditangkap. Lalu dia membuat sebuah perantian elektronik yang canggih untuk membuka semua jenis pintu kereta. Melalui perantian itu, mereka mencuri barang-barang berharga dalam kereta. Salah sebuah laptop yang dicuri oleh mereka adalah milik kawan Pertap. Dia membuat aduan kepada Pertap. Pertap usaha untuk dapatkan kembali. Dia mencari di tempat-tempat yang selalu orang jual barang-barang curi. Sementara mereka mencari, kawan Pertap jumpa satu post di internet. Barang yang dipost itu adalah laptop miliknya. Dia dapat mengesan kerana mempunyai beberapa tanda seperti miliknya. Kemudian menerusi rancangan Pertap, mereka menghubungi Siddharth dan beritahu ingin membeli laptop tersebut. Dengan persetujuan dua pihak, mereka membuat satu temujanji di sebuah kafe. Kafe tersebut diawasi oleh pihak polis. Rancangan polis hampir berjaya, tetapi Siddharth lebih bijak dalam menguruskan perkara begini dan menghantar Kalis lebih awal lagi untuk mengesahkan keadaan kawasan tersebut. Pada suatu hari, Mira menghubungi Siddharth dan memberitahu bahawa beg tangannya telah diragut. Dia menangis walaupun 3,000 telah dicuri. Ia adalah wang hasil daripada titik peluhnya. Siddharth berasa bersalah dan memutuskan untuk memperbaiki keadaan mereka. Selepas berbincang dengan Kalis, mereka memutuskan untuk menetap di sebuah kawasan baru dengan memulakan restoran menggunakan baki wang daripada penipuan mereka. Selepas keempat-empat mereka membuat keputusan, mereka berangkat ke satu kawasan baru. Pertap yang masih menjejaki mereka berdua mendapati maklumat menerusi Nambu Lama dan mengetahui tempat yang mereka tuju. Pada pagi tersebut, Pertap berjaya sampai ke hotel yang diduduki oleh mereka. Kalis dan Siddharth ditangkap dan disiasat. Sebenarnya Pertap ke sana untuk mencari Mira dan Shreya dan bukanlah Kalis dan Siddharth. Mira dan Shreya berjaya melepaskan diri dengan semua wang yang disimpan oleh Kalis dan Siddharth. Dalam perbincangan, Pertap memberitahu bahawa motif gadis ini adalah untuk membuat lelaki jatuh cinta kepada mereka kemudian merompak ke semua wang. Sebanyak 8 kes telah dilaporkan ke atas mereka dan banyak lagi kes yang tidak dilaporkan kerana mangsa risau akan masalah prestij. Siddharth dan Kalis benar-benar sedih apabila gadis yang mereka cintai itu telah menipu dan melarikan ke semua wang yang mereka simpan.
Mereka ingin pulang ke Chennai tetapi langsung tiada wang. Lalu Siddharth membuat satu cara untuk dapatkan wang di ATM berampiran. Dengan wang tersebut, mereka menyewa sebuah bilik dan membuat keputusan untuk mencari Mira dan Shreya. Dengan menggunakan fikiran jenayah, mereka dapat mengetahui bahawa gadis-gadis itu berada di Delhi dengan identiti baru. Akhirnya Siddharth berjaya mendapatkan Mira yang beridentiti baru sebagai Ishita, berunding susunan bilik bebas. Apabila berhadapan dengan mereka, gadis-gadis itu memulangkan kesemua wang dan meminta maaf dan mengarah Siddharth dan Khalis beredar dari situ. Tetapi sebagai balasan, Siddharth mencadangkan agar mereka bekerjasama dan berkongsi jumlah yang mereka perolehi dalam usaha seterusnya. Mereka mengaku bahawa mereka adalah sebenarnya sama seperti dua gadis tersebut, dan disebabkan mereka masih mencintai gadis-gadis tersebut, mereka membuat satu perjanjian. Jika gadis-gadis itu jatuh cinta kepada mereka dalam proses itu, mereka akan kekal hidup bersama. Selepas kedua gadis itu berbincang, mereka setuju dengan cadangan itu. Apabila Siddharth tanya tujuan Mira datang ke Delhi, Mira menerangkan ada beberapa orang dalam listnya, tetapi Mira belum membuat keputusan siapa sebenarnya yang akan jadi mangsa seterusnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyasarkan seorang ahli peniaga tua yang kaya bernama Suresh. Mereka mulakan rancangan dengan Mira berkenalan dengan Suresh, kemudian Suresh diawasi penuh oleh Khalis dan Shreya. Semasa pulang, Mira sengaja meninggalkan handphonenya dalam kereta Suresh yang telah dipasang dengan aplikasi kamera yang canggih. Melalui itu, mereka merakam semua kawasan rumah Suresh dan mengetahui tempat simpanan wang Suresh. Menggunakan otak teknologi mereka, telah memperoleh banyak maklumat Suresh serta cap jarinya. Dalam rakaman tersebut, mereka mengetahui bahawa Suresh bukan sahaja ahli peniaga tetapi dia melakukan beberapa aktiviti pengedaran dadah dan mempunyai background yang kuat. Dan yang lain memutuskan untuk menggugurkan rancangan itu, tetapi Siddharth meyakinkan mereka untuk kekal dan melarikan diri ke luar negara selepas selesai rompakan ini. Seperti dirancang, Mira dan Suresh berada di sebuah hotel. Sementara itu, kereta Suresh dicuri oleh Siddharth dan Khalis untuk masuk ke dalam perkarangan rumah Suresh. Mereka tidak akan dilihat kerana cermin yang gelap. Menggunakan cap jari Suresh, mereka berjaya masuk ke garaj rumah Suresh serta bilik persalinan menggunakan pencetak 3D. Mereka hadapi satu masalah kerana untuk memasuki pintu keselamatan kedua di bilik itu, corak keselamatan diperlukan. Siddharth meminta bantuan daripada Mira untuk mengetahui corak telefon Suresh. Mira pun usaha dengan beberapa cara dan akhirnya berjaya dapatkan corak tersebut. Mereka membuka loker dan mengambil kesemua wang yang ada di dalam. Semasa Suresh ingin mendekati Mira, Mira pura-pura pingsan dan membuat hidungnya berdarah. Selepas berjaya mengambil kesemua wang dalam loker, Siddharth dan Khalis berjaya memulangkan kereta Suresh pada tepat pada masanya. Kerana Suresh keluar membawa Mira ke hospital. Apabila sampai di hospital, Suresh terkejut melihat Mira tiada di dalam keretanya. Memandangkan adalah mustahil untuk membawa wang tunai keluar negara melalui lapangan terbang, jadi mereka bercadang akan pergi ke Thailand melalui jalan darat menaiki motor mereka. Dalam perjalanan, mereka melihat ada sekatan jalan oleh pihak polis. Dan polis yang berada di situ adalah Pratap. Dan Khalis merancang sesuatu dan bergegas ke arah Pratap dan memberitahu bahawa gadis-gadis itu baru melarikan diri dengan menaiki kereta putih. Pratap mengikut kereta yang ditujukan oleh mereka. Siddharth dan Khalis berjaya melarikan diri dari situ menggunakan kereta polis. Dalam perjalanan pulang, Siddharth dan Khalis menelefon Mira dan beritahu bahawa wang yang dicuri berada dengan mereka dan ini adalah rancangan mereka untuk balas dendam kepada mereka. Polis akan sampai ke sana dalam beberapa minit. Gadis-gadis itu terkejut dan hancur dan memberitahu diri mereka bahawa mereka layak menerima ini. Apabila kenderaan polis sampai di tempat persembunyian, Siddharth dan Khalis keluar dan mengatakan bahawa mereka hanya bermain-main. Apabila mereka fikir gadis-gadis itu benar-benar mula menyayangi mereka, kedua-dua pasangan itu berdamai dan memutuskan untuk menetap bersama. Di Chennai, Pratap sedang disoal siasat oleh CBI kerana melanggar keselamatan lapangan terbang. Kembali ke rumah Suresh menonton rakaman CCTV. Siddharth dan Khalis mencuri wang itu tetapi wajah mereka disembunyikan. Akhirnya kedua pasangan tersebut berjaya melepaskan diri ke Thailand.